Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang ke-27 daripada bulan Ramadan al-Mubarak, dengan izinan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan amal ibadah di atas wajah yang Allah Subhanahu wa taala kehendak, yang selarah betul dengan landasan yang diberjalankan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu adalah satu pemberian yang wajib kita sebagai manusia syukur kepada Tuhan supaya nikmat tersebut itu mengekali sekali dengan kita sepanjang tahunnya. Ini adalah matlamat yang kita masuk di dalam bulan yang mulia ini, iaitu bulan Al-Quran ataupun bulan Ramadan ataupun bulan As-Siyam, sebagai madrasah untuk nak membentukkan kita sebagai manusia yang beriman dengan Tuhan, dengan Rasul dan hari Kemudian, berkekal akan ini amalan sehingga kita itu berjumpa dengan keredaan yang Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kepada kita dengan sebab kita itu usaha. Insya-Allah pada pagi ini kita akan tengok ayat yang ke-45 daripada surah Al-Furqan. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala duk ayat tentang perangai orang-orang yang tak beriman, apabila dia kalah daripada hujah, kalah daripada keterangan yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadakan satu cara untuk nak mematahkan akan semangat Nabi kita dan semangat orang-orang Islam dengan cara umumnya, dalam arti kata dia mengadakan satu pekerjaan yang nak mengejek, melekeh dan nak mengkurangkan akan pangkat kerasulan, kenabian bagi Nabi kita. Walau perkara tersebut tadi itu tidak boleh nak menghalangkan semangat Nabi supaya nak sebarkan kebenaran, tidak sama sekali. Nabi gunanya sifat kesabaran untuk mengangkatkan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala royaklah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalulah kamu itu bersabar di atas rancangan yang dikemukakan oleh musuh Allah, serta kamu itu
bertakwa, mana tetap di atas landasan apa yang Tuhan garis, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidaklah mendarati kamu wahai umat Islam oleh rancangan mereka-mereka yang jadi musuh Allah Ta'ala sedikit pun. Bergurih pun daknya kata nak pecah. Dengan sebab itu Tuhan halih masalah pula ni, setelah daripada puak dia ni mengejek, sepah pada tu nak mengejek tu kekok mana tak, nak menjadikan hawa nafsu dia tu sebagai perkara yang memuaskan hati dia. Ya, hawa nafsu ni setara mana pun ya dalam dunia naklah mana sangat. Benda tak adanya berpanjangnya dalam dunia ni, tak ada berpanjangnya. Kita sekelip mata saja masuk masjid kita malam 21. Hari ni malam 27 dah. Paling kiri paling kanan 2 hari lagi, 2 malam lagi akan sudah. Minta orang hak mu'taqifin mu'taqifat ni makna kata sungguh sampai ke malam 27. Itu malam 29. Jangan kita gaduh lah. Apabila sudah daripada 27 gak tak apa dah sampai ke 29. Nabi janji malam Lailatul Qadar tadi itu sampai 29. Terkadang bonus kita duduk belakang. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam moga mari dah lekok teh hak akhir sekali ni kita bercaralah molek. Dalam ayat hak seterus ni Tuhan nak bakitkan dalalah. Dalalah ni mana tandaan-tandaan di atas adanya Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kekuasaan Tuhan yang tidak terhingga. Tuhan kata lagu mana? Qala subhanahu wa ta'ala alam tara ila rabbika kaifa madda-dhilla walau syaa laja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Alam tara, tidakkah engkau ya Rasulullah lihat kepada kekuasaan Tuhan bagimu? Kita ni Tuhan kita perkara yang ghaibiyah, tak nampak. Cuma Tuhan wi kepada kita nampak, yakni akan kekuasaan dia. Daripada kesan-kesan perkara itulah yang menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sebab itulah disoalkan oleh tokoh-tokoh ulama dulu cara nak kenalnya Allah Subhanahu wa taala, iaitu tengok kepada kesan rahmat Tuhan, kesan kekuasaan Tuhan. Cara nak isbatnya Allah Subhanahu wa taala ni ada, orang Islam kita semenjak daripada dulu sampai ke sekarang yang tak campur dengan falsafah Yunani, dia tadi itu mengambilkan perkara-perkara ni hak Tuhan royak dalam Quran ni mengisbat kata Allah Subhanahu wa taala itu ada. Khilaf di antara jalanan orang Islam yang gunanya Al-Quran dan gunanya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nak mengenalkan Tuhan, dengan orang Islam juga tapi ambil jalan lain, bukan jalan Quran, jalan hadis untuk nak mengenalkan Tuhan. Ya, beza sini. Bezanya nak isbatnya wujudullah, nak isbatnya kata Allah Subhanahu wa taala ada tu, orang Islam kita ya guna dalalah minal Quraniyah dan hadisin nabawiyah. Guna hak Tuhan royak dalam Quran dan guna hak Tuhan royak dalam hadis. Ia tak ambilnya cara-cara fahami yang luar daripada Islam nak isbat kata Tuhan tu ada. Sebab itulah khilaf di antara orang bermazhab salaf dan mazhab Abu Bakar salaf. Kalau katanya awwaluddin, apakah awwaluddin? Utama sekali dalam urusan agama ni apa dia? Dalam kita, yakni kita mengasaskan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis sahih Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada Muaz bin Jabal, "Innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadati an la ilaha illallah." Hei Muaz, mung akan pergi di Yaman, pergi jumpa dengan satu kumpulan daripada ahli kitab. Awal-awal sekali hei Muaz mengajakkan mereka itu kepada mengasaskan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyungutu Tuhan. Ini adalah dinun al-Islam yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk kata awal-awal urusan agama, yakni kita mengasaskan Allah Subhanahu wa taala. Bukan awal-awal agama yakni nak isbat kata Tuhan itu ada.
Perkara yang kata Tuhan tu ada, benda tu tertanam di dalam diri manusia. Tidak ada manusia yang tolakkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara direct malaikat pada zaman kita. Zaman mana? Zaman yang kita ada panggil zaman mulhid. Orang yang engkar Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalau tidak, kita baca dalam sejarah mana-mana pun didapati mereka itu sekadar menyungutu Tuhan. Nak kita nafi Tuhan tu tak ada. Sebab itulah setengah-setengah daripada orang Islam kita yang kata awal-awal urusan agama pasti kita kena syok. Ada ke tak Tuhan ni? Ya ke bukan? Ada ke tak ada? Awaluddin asyakku. Asyak mana lagu mana? Yakni kita kena syok dulu. Ada ke tak ada? Untuk nak isbatkan Tuhan. Apabila nak isbatkan Tuhan kata ada, dia guna dalil mana? Ayuhal muslimun perhati molek. Ni masalah besar. Yang beza di antara orang Islam faham Islam yang sahih dengan orang Islam juga tapi faham Islam tak sahih mana. Yakni orang Islam tak sahih mana yang nak isbat kata Tuhan ada ni, ia guna dalil al-hudus. Dalil hudus ni lagu mana? Yakni nak isbat kata perkara yang baru pasti benda tu berubah. Sebab tu ya tak kaedah al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Tubik natijah daripada muqaddimatul kubra dan muqaddimatul sughra dalam mantiqiyah, dalam ilmu mantiq, dia kata al-alam hadithun. Alam ni perkara yang baru. Tanda kata baru yakni berubah daripada keadaan kepada keadaan. Apabila kita isbatkan Allah Ta'ala dengan dalil ni, kalau kita tengok pada sekali lalu, ya tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok tangga yang kedua, ya ada masalah dengan af'alullah, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakut paut dengan kehendak Tuhan. Apabila Tuhan ni mengadakan satu perkara, pasti Tuhan membarukan perkara tersebut. Sebab itulah mereka yang isbat dengan dalil tersebut. Dalil ni kita sebagai orang mengaji, terutama pemuda-pemudi, anak-anak muda kita di kalangan orang Islam kena faham molek. Karena punca yang ada perselisihan nak menyatukan ummah Islam tak boleh kerana di dalil ni. Di dalil kata al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Alam ni perkara yang berubah. Tiap-tiap perkara yang berubah menunjuk kata baru. Baru-baru ni dalil kata berubah. Apabila lagi ukur dengan sifat Tuhan, dia kata tak boleh nak terima. Allah Subhanahu wa taala datang hari akhirat esok, tak boleh sebab jadi baru. Allah Subhanahu wa taala turun pada langit dunia tiap-tiap sulusul akhir minal lail, ni baru. Allah Subhanahu wa taala redha, baru. Allah Taala marah, baru. Habis licin. Sebab itulah mereka ini dia ubah daripada pahamnya dia ni. Sebab tu dia ada takwilat, ada takwil di situ, takwil di sini, membawa pada silap kacing apa yang diberjalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka kita tak panjanglah bab tu insya-Allah. Cuma nak faham kata masalah kita nak mengenal Allah, mengikut Allah Taala mengenalkan diri dia di dalam Al-Quran. Hak ni yang kita sebagai orang Islam kena tahu. Tuhan katakan iaitu alam tara, tidakkah engkau ya Rasulullah lihat kepada kekuasaan Tuhan. Ya kita nak kenal Tuhan, pasti kita kena tengok kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misal ngadali akli mudah-mudah. Kalau kita tak nampak Tuhan, cuma kita nampak tapak dia, pasti benda tu ada. Walaupun kita tak nampak pun Tuhan tu lagu mana, tapi tapak tu dah ada. Pasti kita tahu kata muka tu dah ada. Kuasa Allah Ta'ala ni, fanzur ila athati rahmatillah. Cuba kita tengok pada semua kuasa Tuhan, menunjuk kata dia tu dah ada. Pengtadbir dia, pengatur dia, susunnya dia, semua tadi itu mengikut sistem, mengikut pelaturan. Kalau tidak, nescaya belagalah sama sendiri. Kalau gitu Nabi Muhammad lihatlah. Lihat cerak dah kata Nabi Muhammad tu, lihat alam tara ila rabbika, ay na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lihat akan kejadian Tuhan, kuasa Tuhan. Lagu mana Tuhan sedang kaifa maddadh-dhilla. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menghampirkan teduh? Az-zil mana teduh? Teduh di sini berkatanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, Abu Ali Ar-Riyahi dan Masruq, Mujahid, Sa'id ibn Jubair dan An-Nakhai, Dhahhak dan Hasan Al-Basri, Qatadah dan sebagainya, As-Suddi. Kata zil di situ maknanya
waktu ataupun gelap selepas daripada naiknya fajar shadiq, dan di antara naik fajar shadiq masa kita ada ni sehingga timbulnya matahari waktu duha. Maka celah tadi itu orang panggil zil. Allah Subhanahu wa taala kata zil di sini mana bayar yang Tuhan tudungkan dunia tadi itu dengan bayangan. Memanglah inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Perbezaan ataupun perselisihan malam dan siang itu adalah tandaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ada akal fikiran yang waras. Cuma malam tak ada pelik, siang tak ada pelik. Cuma waktu yang kita ada ni daripada fajar shadiq dan fajar shadiq. Fajar shadiq ni katanya ahli tafsir ataupun alim ulama kita lagu mana rupa. Kalau fajar kadhib tu yang mari dengan warna putih. Kalau kita pergi di dua tempat kalau nak tengok muka ni, cuba pergi dengan asatizah kita, guru kita pergi di patah. Pergi di patah kalau kita nampak putih saja tu panggil fajar kadhib. Hak kadhib tu kalau zaman dulunya orang dok bunyi al-azan bagi Bilal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dia bai waktu tu panggil bai awal. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata bai awal tadi itu kita tambahlah as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau kita tak ada bai awal apa kita tambah di akhir ni tak ada masalah. Cuma dok tak lama sebentar tu ia akan naik fajar as-sadiq. Fajar sadiq ni kalau kita tengok di bukit dia jelas molek. Yakni kita akan nampak bukit tadi itu dengan cahaya dalam rupa dia. So umpama ia mari klum bukit tadi itu nampak jadi ngau jadi rupa dia tu, hak tu panggil fajar sadiq. Di sadiq itulah kita tak leh nak minum, nak gapo dah kalau dalam waktu bulan Ramadan ini. Dan pada waktu itulah pada zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam diakadkan azan oleh Abdullah ibnu Ummul Maktum. Abdullah bin Ummul Maktum ni orang yang tak nampak tetapi Nabi gunakan dia sebagai orang yang mengangkatkan azan pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Masa mana? Masa fajar as-sadiq. Maka lepas daripada fajar as-sadiq itu timbul, setelah daripada tu di antara jaraknya nak naiknya matahari waktu duha tu panggil zil. Hak tu ayat di dalam Quran sini. Zilla. Apabila zil ni cuba kita perhati lepas daripada kita tak ada kuliah subuh ke masalah, lepas ada subuh kita tubik duduk luar kita tengok ia akan berubah sikit ke sikit sehingga habis kara tadi. Daripada duk gelap ke cerah benar sehingga tak ada gapo sekarang malaikat bayangan yang ada bawah bina ataupun bawah pokok-pokok kayu sekadar tu. Tapi kalau bawah daripada matahari benar tu ya tak ada bayangan. Hak itulah makna kata kaifa maddaz zilla. Allah Taala mempanjangkan bagaimana Tuhan menghampirkan. Madda mana menghampirkan. Hampir mana mendekatkan, azil mana menghabiskan. Itu maksud dia. Walau syaa la ja'alahu sakinan. Kalau Tuhan hendak nascara Tuhan tak sewi berubah. Ya Allah, tak sewi berubah lagu mana? We tetap duk gelak lagu tu Tuhan kuasa. Kalimah sakinan ai mustamirran sarmadan. Gapo mana mustamirran? Kekal duk lagu tu. Tuhan kuasa. Allah Taala nak kekalkan duk lagu tu, tapi kalulah Tuhan kekalkan lagu tu kita jadi masalah juga. Sebab manusia kita ni kalulah berpanjangnya malam saja tak jadi. Kalau berpanjangnya cerah saja apa tak juga. Ya nak campur di antara malam dan siang. Manusia nak jadi segar pasti kena ada dua perkara tadi. Itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab tu dalam ayat lain Tuhan kata, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Kata olehmu ya Rasulullah, jikalau kata olehmu ya Rasulullah, ara'aytum, tidakkah kamu itu lihat wahai manusia, in ja'alallah, jikalau Allah Subhanahu wa taala jadi mana mengada di atas kamu laila malam sarmadan berpanjangnya. Kalau malam berpanjangnya jadi moyok kita. Supaya masa waktu hujan hari tu kan, hujan tiap hari manusia tak segar mana mungkin nak demam nak bergatul nak berganih lalu. Palu panas doa supaya panua kita duk ni tak ada waktu malam langsung. Dia binasa juga kita.
Jadi Tuhan duk prap saat tadi itu duk ubah gitu tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Kemudian kami mengadakan ja'alna khalaqna, menjadikan asy-syams akan matahari itu di atasnya ay ala dhil, di atasnya atas bayangan itu dalilan. Nak royak kata gapo? Yakni asal pada cahaya atau asal pada bayangnya iaitu sakut paut dengan matahari. Pasti. Supaya kita ni ada bayar ni, nampak ada bayar ni ia sakut paut dengan lampu kita ni. Juga bayar bagi dunia ni ia sakut paut dengan matahari. Matahari itulah sebagai dalil tunjukkan yang dia tadi itu nak royak kata bayangan itu mari daripada matahari. Kalau dalam bahasa saya panggil rabub niwit, semua tadi itu ia sakut paut dengan kan kocon pusingnya matahari yang nak uwi kita tadi itu sempurna di dalam hidupan. Tuhan nak bangkitkan dalalah wujudillah. Gapo tandaan-tandaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu Tuhan kata summa qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kami tarikkan. Kami tarik di sini qabadna. Kalimah qabadha asal mai guna tapak tangan ni. Heret tarik gitu. Tu makna qabadha. Ilaina kepada kami qabdan yasira, kepada kami sedikit ke sedikit. Lagu mana? Cuba kita tengok Tuhan nak membayangkan kepada kita. Cuba kita perhati luar daripada masjid kita sekarang lah ni timbul cahaya cerah mari dah. Timbul cahaya cerah tu seolah kata Tuhan nak heretkan benda hak apa? Hak gelap tadi tu waktu baik daripada dunia ni. Waktu baik seolah kata Tuhan nak heret tu baik. Kalau rupa lagu mana? Rupa seumpama kita heretkan tali ataupun benih ataupun gapo daripada lubang ataupun daripada satu perkara kita nak heret tu baik. Heret tu baik daripada berkah di hak asal. Maka Tuhan heret tu baik benda hak gelap daripada dunia kita satu persatu itu makna qabdan yasira, sikit ke sikit. Apa tu sikit ke sikit? Ni nak ayat sistem cara nak jalan atas muka bumi ni nak berjaya pasti kena jalanlah ni. Kena daripada kecil sampai kan naik bertengah-tengah sampai jadi besar. Nak mari besar lalu sebagaimana setengah-setengah daripada orang tak ada orang lagu tu. Tarbiyah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ni ya duk royak cakrawala ni. Akan tetapi kita sebagai umat manusia apabila kita mikir sungguh kepada perbuatan Tuhan, kejadian Tuhan, kita akan dapat beberapa perkara yang akal kita boleh kita kira. Sebab itulah Tuhan kata dalam ayat Al-Quran yang lain, Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kamu itu tadabburkan ayat Al-Quran? Dalam hati kita tu ada perkara, ada sumat tak nampak. Dalam ayat lain saya kata kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab hak Tuhan buat turun mari ni supaya kita tadabbur. Tadabbur ni kaji tengok. Kalimah kaji ni makna wicai kalau bahasa Siak. Bukan makna kata kita tengok lepas gitu, dak. Kaji, wicai. Dalam Islam kita ni kalau lah sekarang ni kalau bak ni kecek tak boleh tindih doktor Zaghlun Najjar, orang Mesir, orang Sains. Zaghlun Najjar ia ada tafsir dia tentang masalah sains. Memang sains tadi tu witiasat tadi itu bukan mu'tamad di sisi kita Islam, yakni bukan makna kata kita ambil ilmu witiasat mari tafsir Quran dalam arti kata tetap ilmu dok gitu dak. Silap faham setengah-setengah sebab witiasat ni dia ubah gi mari sebab tajribiyah. Kan tolong ada apa ilmu Tuhan ni sabitah tetap. Terkadang kita kena tengok juga tafsir tadi itu tengok ya tafsir sains sungguh. Lepas tu kita kembali sikit, lepas tu kita tengok pada wakil. Benda hak berlaku sungguh lagu mana. Terkadang orang lain kaji lebih pada tu, kita kena ubah suai di situ. Sebab itulah Al-Quran dan hadis sebagai al-asas. Bukan ilmu sains itu sebagai asas. Ambil ilmu sains membantu Al-Quran wa sunnah, okey. Tapi kalau nak buatnya ilmu sains sebagai asas, gambar Quran hadis ni serupa dengan ilmu sains kata, terkadang gelicir manusia. Sebab ilmu sains tadi itu dia tak tetap kajian dia. Orang ni begini, orang ni begini.
Ada pun ilmu Quran yang akan tetap. Kalau gitu kita paling neraca kita tak Quran hadis, we tetap. Kemudian wari ilmu sains, tengok kata bantukan hak ni. Okey, tak ada masalah. Dr. Zaghlul Najat ini bukan sebagai orang lah kalau zaman kita ni dia dalam masalah mentafsirkan. Cuma bab bab as-sama, bab langit ni tebal ni ya tafsir tu baik. Bab as-sama sekarang, bab nujum, bab apa? Bab bintang dan sebagainya. Ya bagi orang yang ada kebolehan tu kaji gi, tak ada masalah tu. Ayat-ayat biasa ni sedap nak ya kaji. Kemudian Tuhan kata wa huwallazi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala ja'ala lakumul laila. Allah taala jadikan bagi kita ni lail. Apa makna lail? Malam. Malam ni libasan. Tuhan jadikan libas. Allah. Apa makna libas? Pakaian. Tuhan bandingkan, panggil dalam ilmu balaghah ni nak tasbihkan malam dengan pakaian. Lagu mana Tuhan tasbih wajhu syabah doktor mana? Cuba kita kira gini. Kulit kita ni, kulit manusia ni kan, dia ada perkara-perkara yang kalah dia dengan sebab matahari. Sebab itulah kita nak sempurnakan kulit kita, kena jaganya dengan pakaian. Islam kita ni ya suruh pakai ada 3 dawabit. Ada 3 garisan. Yang pertama pakaian jangan terik kelajak. Yang kedua pakaian jangan sikap kelajak. Yang ketiga pakaian jangan nipih kelajak. Hak lain okey, tak ada masalah. Nak pakai warna gapo gitu gini tak ada gapo. Cuma jaga bab tasbih ataupun bab gapo gapo yang kata tiru. Keadaan tak leh lah tu. Kalau kita pakai ye gi serupa dengan agama lain, ni tak leh. Tapi kalau pakai ye musyarakah tak apa. Lagu mana pakai ye musyarakah? Kalau bahasa Arab panggil badlah. Badlah ni suit. Pakai suit ni tak apa dalam Islam kita. Orang putih pun pakai, orang bukan Islam pun pakai, orang tu orang ni. Kita orang Islam boleh pakai tak? Boleh pakai sebab ia musyarakah. Tak apa tu. Ada apa pakai khusus di dalam agama dia, kita tak boleh buat ikut main. Kita orang Islam tak boleh buat ikut main lah. Kalau ikut main tu masuk dalam man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang hasan. Ini tak boleh. Ini tak boleh, kita jaga. Jadi apakah nak royak ni? Nak royak ta Tuhan, nak royak ta malam ni seperti pakaian. Pakaian apabila kita pakaikan baju kita atau pakaian kita, daging kita apa kulit kita ni akan duduk dalam duduk dalam buku. Apabila buku ni ia tak masuknya cahaya luar ni, jadi ia duduk dalam gelap. Apabila duduk dalam gelap ni, kulit kita ni ia ada pertanakan dia. Seolah kata ada muka dia tu boleh nak jaganya kemurnian dia, kesihatan dia dan sebagainya, dia nak jaga. Juga Allah Ta'ala bandingkan perkara tu dengan malam. Malam ni Tuhan menjadikan untuk tidur. Untuk tidur. Tidur ni dalam waktu malam, kalau salafus salih dulu ya bagi 3. Nabi kita pun bagi 3. Tidur awal, kemudian bangunnya tengah-tengah malam tadi itu ya bagi 3. Nabi kita ni ya tidur awal selepas isyak, ya tidur selalu dah. Lepas tu pukul 1, pukul 2 ya bangun menajak Allah Ta'ala, berpanjangnya lah lagu tu. Ada pun imam-imam kita dulu-dulu ya tidur awal, kemudian tengah malam tadi itu ya bangun murajaah. Kitab ni, hadis tu hadis ni, Quran tu Quran ni, sampai pukul 2 masalah, sampai pukul 2 semenjak pada pukul 2.30 kalau lagu mana tarik mari pada pukul 2.30 tu menajak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Tuhan kata kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa fil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu tidur tak banyak, bagi. Kemudian pada waktu sahur mereka itu senantiasa minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ia bagi malam lagu lain. Imam Asy'ari bagi malam lagu lain, puak ning semaya subuh dengan air semaya waktu isyak berpuluh-puluh tahun. Makna kata tak tidur malam. Puak tak tidur malam di kalangan ulama apa banyak. Cuma wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh tauladan yang dicontohi oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidur, kemudian kita bangun.
Sebab katanya setengah-setengah daripada ahli tafsir, buku 1 tadi itu, buku 1 malam tadi itu tu, iaitu waktu tu waktu nak menapungkan, nak menyempurnakan benda hak kita halangan, hak kita guna semua tadi, otak kita, darah kita, orak kita gapo, ia nak kembali kelik semula buku 1 tu. Sebab tu orang tidur belum pada buku 1, kalau dia lepas pada buku 1 dia bangun, dia segar orang lagu tu. Ni setengah-setengah daripada tafsir ahli tafsir dia sebut lagu tu. Kemudian wan nauma subata wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata. Naum subatan makna lagu mana? Ai istirahah. Tidur ni nak kita nak gapo panggil? Nak mengistirahah, pakpon. Nak berhenti-letih sikit. Tak tidur langsung kita tak sihat. Tidur banyak kelajak pun tak sihat. Maka tidur ni menunjuk kata dalil kelemahan. Orang tidur ni dalil kelemahan. Sebab itulah kita tak sahanalai gapo-gapo. Ya tidur ya tak urak. Tuhan kita tak boleh tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah SWT ya tak tidur dah. Mengatuk pun tak, tidur pun tak. Pas dalam akhirat esok tak ada tidur juga. Dalam syurga esok tak ada dah tidur. Berpanjangnya. Pas nak duduk lagu mana? Tak usah tanya lah kuasa Tuhan. Tuhan menjadikan kita so tidur dalam dunia. Tuhan tu jugalah kuasa tak sebab kita hidup dalam itu, tidur dalam alam akhirat. Tak ada pelik, tak kena tanya. Akhirat ni ukuran dia, timbangnya dia nak ambil jazibiyatid dunia, cara hidup pada dunia nak ukur tak boleh. Kita kena faham situ. Wa ja'alan nahara nusyura, dan Tuhan menjadikan waktu siang itu nusyur. Apa makna nusyur? Nusyur mana bangkit daripada tidur. Apa maksud bangkit pada tidur sini? Kerja. Waktu siang itu suruh kerja. Kerja ikutlah. Kerja gapo yang kita tu pergi jawab tak kuasa lagi, tak ada masalah. Itu mana kerja. Tuhan belaka tu jadi siang malam tu, Allah Taala belaka. Cuma kita moga kata duk siang, duk malam, duk siang, duk malam, tak ada kabar-kabar gapo-gapo. Itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nak katuknya benda hak cerah jadi gelap kalau tak guna kuasa Tuhan, oh tak kuasa manusia. Tak kuasa. Mai miความสามารถ พอ tak kuasa dia nak katuknya benda hak Tuhan tak sewi ni tak boleh jadi. Sebab tu Tuhan buat mudah ya. Tuhan buat tu mudah. Sebab itulah kita sebagai umat Islam yang beriman ni mudah kita beriman dengan Tuhan kita. Wa huwa allazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang utuskan. Kalimah arsala mana utus. Utus ni makna kata membawakan datang, bawa datang mari. Ar-riyah, apa makna riyah? Riyah ni angin hak molek. Angin hak molek ni makna lagu mana? Yakni angin yang bawanya rahmat Tuhan. Dalam bahasa Arab dua perkara yang kita kena beza. Kita angin belaka. Riyahun pun angin, rihun pun angin. Rihun angin juga, riyahun angin juga. Tapi riyahun dalam bahasa Arab angin yang ada di dalam itu rahmat bagi kita. Adapun rihun ini angin yang ada ribut dalam itu sebagai seksaan bagi kita. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tabarani dalam sanad tu adalah fihi maqal, akan tetapi kalaulah nak hitung semua turuk tu ia duduk darajat hasan li ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apabila nampaknya hitam mari seumpama angin nak mari, Nabi berdoa, Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, ya Tuhan aku, jadikan angin nak mari ni angin rahmat, jangan menjadikan angin tadi itu angin hak azab. Doa ni, Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha ya Rabbana rihan. Itu maknanya gitu. Kemudian busyran baina yaday rahmatihi, sebagai berita gembira di hadapan rahmatnya. Rahmat di situ makna ujian, matarihi, rahmat dia. Tuhan wari itu Allah. Ya angin ni yang nak bawakan awan. Bawakan awan. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Allah Taala itu bawanya rih, angin tadi itu tolaknya awan, talak gi
Gi kepada satu tempat yang tidak ada hujan. Di situlah Allah Ta'ala waktu turunkan hujan mengikut rahmat dia. Sebab itulah katanya Abdullah bin Abbas, hujan itu ada sepanjang tahun. Cuma Tuhan bagi tak sama. Zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebun ni dok gini dekat. Ni kebun dia, ni kebun. Setara lah kalau bahasa Jawi kita kak. Kebun ni hujan turun. Kebun ni dok. Boleh tengok dengan mata kepala. Supaya di kapur-kapur terkadang sini hujan, sini dok. Dekat je tak ada jauh. Nak ayat kata Tuhan tu bagi mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hujan ini Tuhan nak buat gapo, nak mengkurniakan gapo, nak kita mikir gapo hujan-hujan ni. Dalam surah Al-A'raf Tuhan kata, wallahu alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu ila baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala utuskan angin tadi itu bawanya awal pergi turun pada bumi yang yang mati, Tuhan buat turunkan hujan. Apabila turunkan hujan di situ, benih-benih yang mati-mati tadi, tanah-tanah yang mati itu, ya timbulnya gapo? Timbulnya tanam-tanam, boleh kita itu makan, kita dan binatang ternak ke. Kita tengok tadi tu gapo Tuhan nak? Tuhan kata kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Beginilah kami akan membangkitkan orang yang mati daripada kubur, mudah-mudahan kamu itu boleh ingat. Bukan makna kata kita tengok hujan, tengok saja gitu dak. Orang beriman tengok pada kesal rahmat Tuhan, klik pada tuai yang menjadi. Itu makna kata wa huwallazi arsala riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan Tuhan waktu turunkan daripada langit tadi itu air yang bersih. Kalimah tahur bukan taharah saja. Tahur ni dalam bahasa Jawi kita kena makna dua. Suci lagi menyuci. Diri dia tu saat dah suci dah. Kama dia kuasa nak menyucikan perkara yang cemar yang ada di diri manusia. Bahasa Arab tu lagu tu. Sepatah dia menempati dua di sisi kita. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa suruh kita itu guna air yang suci. Maka air tadi itu ada 3 jenis. Kita sebagai umat Islam, anak-anak muda kita kena faham. Terutama kalau kita tak faham mana masalah ni, amal ibadat kita tak sah. Sebab air yang kita nak guna buat ambil asmaya akan ada kecil ataupun besar, pasti ma'an tahura. Air yang suci lagi menyuci. Air mutlak, kemudian air musta'mal, kemudian air mutanajjis. 3 perkara ni kita nak buat beza ibu dah. Air mutlak yakni air yang suci lagi menyuci. Air musta'mal mana air yang suci tapi tak kuasa nak menyuci. Air mutanajjis tak boleh tek mula lagi sebab dia itu najis pada diri dia dan tak boleh kita menyucikan dirinya. Nabi banding air mutanajjis ni dengan orang curikan harta kemudian sedekah di jalannya Tuhan. Nabi kata seumpama ambil air kecing azakumullah, basuhkan pakaian yang kena najis bila nak cuci. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena tanya, ha ni air pasal mana ni? Air tahur, air suci lagi menyuci ke, air mutlak ke, air lagu mana? Fas'al ahla dzikr. Tanya puak-puak mengajar fiqh tadi itu. Sini amat nak lalu saja. Apabila kita buka lagu tu, kita tanya alim ulama, air suci lagi menyuci lagu mana? Air musta'mal lagu mana? Air mutanajjis lagu mana? Hari ni air musta'mal mutanajjis pun kita tak tahu. Benda yang tak air tadi tu, benda tak sesuai kita buat basuh najis, buat basuh gapo kita guna juga. Pas mari semaya, lepas tu berdoa kepada Tuhan. Tuhan mana nak terima? Allah Subhanahu Wa Taala tak terima benda lagu tu. Sebab tu terkadang kita mandi junub, mandi gapo dengan air mutanajjis, air yang ada najis dalam tu, tak sah. Ini kita kena sungguh dalam masalah ni. Sebab tu hak molek sekali guna Hanafiyah. Hanafiyah ni iaitu air peli ni, air kok 6 kita ni kalau dalam bilik air gapo ni, hak tu lebih selamat. Lepas tu kita nak tadah gatik bekas gapo tu, hak tu tak apa, tapi air mi asmaya, air tu. Air pesing guna Hanafiyah, guna air pesing adalah kok 6 tu molek sekali. Lepas tu Tuhan kata lagu mana pula? Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Tuhan buat turunkan air tahuran tu supaya nak menghidupkan dengannya
Ba di situ pakai balis sababiyah. Ahli sunnati wal jamaah guna ba di situ balis sababiyah. Adapun orang bukan ahli sunnah ya guna ba di situ tu ya takwil makna indahu, di sisinya. Di sisinya seolah kata mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah ni di ba ni ya takwil juga. Takwil lagu mana? Ya kira kata sebab tadi itu tak ada boleh kesal gapo-gapo. Kita orang Islam hak faham Islam sebab tu ada kesal, tapi kesal tu duk di dalam jadi Tuhan, makhluk Tuhan tak keluar tubik daripadanya. Bah lagu mana? Nak misal faham. Terkadang orang kita ada lagi masa 2-3-4 minit insya-Allah. Orang kita ya faham gini, ya faham kata semua perbuatan atas dunia ni Tuhan belaka buat. Ahli sunnah ya beza. Perbuatan Tuhan dengan kejadian Tuhan benda lain-lain. Perbuatan Tuhan ada di zat Tuhan, ada kejadian Tuhan, ada di makhluk Tuhan. Kita kena faham. Seumpama pisah, kalau orang tanya kita, pisah tadi itu kalau kita tak ditekak ia luka, ia putuskan orang meri, orang hulqum bagi ayat tadi tu putus. Putus tadi tu sebab pisah ke putus dengan perbuatan Tuhan? Putus dengan sebab pisah, bukan tu putus dengan perbuatan Tuhan. Jabariyah kata tak putus dengan perbuatan Tuhan. Kalau kita tak telefon ni, kalau Tuhan yang putus boleh putus. Tak, bukan lagu tu. Putus dengan sebab kekuatan hak tak oleh Allah Taala di dalam pisah tadi tu memutuskan. Cuma biiznillah subhanahu wa taala. Berhujah dengan dalil Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Taala berikan kekuatan pada semua makhluk dia. Kama dia Tuhan hidayatkan manusia tu nak guna lagu mana. Alat senjata tadi pisah nak guna lagu mana. Kalian nak guna lagu mana. Mikrofon nak guna lagu mana. Semua tadi tu Tuhan yang punya hajar kita. Kalau gitu sebab ada kesan di dalam agama kita. Sebab itulah Tuhan kata linuhyiya bihi ai bima'it tahir tadi itu bima'in tahur dengan air suci tadi itu boleh menghidupkan akan negara-negara negeri-negeri baldatan mayyit. Negeri hak mati di sini makna bombing hak mati. Bombing mati lagu mana? Cuba kita tengok di Isan. Bombing yang pecah tadi itu tak ada panemeh, tak ada air, tak ada gapo. Ha tu panggil baldatan mayyit. Awak apa boleh jadi gitu? Kerana puak ni Tuhan merka. Tiap-tiap Tuhan merka Tuhan tak wi air. Tuhan Allah SWT tak wi air. Hak ni kita kena yakin, wi faham molek. Wa nusqiyahu dan Allah Subhanahu wa taala itu berinya minuman akan air tadi itu mimma khalaqna daripada perkara yang Tuhan menjadi an'aman daripada menata tergenak ke kita masuklah dalam ni wa anasiya katsira dan manusia yang banyak. Anasi jamak daripada annas. Salah satu daripada jamak dia annas. Anasiya yakni annas manusia yang banyak. Memang manusia kita ni kalau putus hak lain boleh duduk lagi. Putus air sudah tak boleh duduk putus air. Sebab dia kata wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala tadhakkarun. Tuhan jadikan daripada benda hak hidup tadi berhajat pada air. Air tak boleh putus. Dengan sebab itu kita duduk dalam nikmat kita sekarang ni masya-Allah. Terutama negara kita, Allah air gak gitu gini siapakah kita guna terkadang israf. Israf ni ya ada beza sikit di antara ahli ulama yang kata israf wa tabdzir. Bazir dengan israf. Kedua-dua ni Tuhan tak kena belaka. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Taala tak suka, tak reda terhadap orang israf. Israf lagu mana? Guna perkara yang halal seumpama guna air. Guna perkara yang halal tapi banyak dah. Ambil asmaya ni supaya buka peli soalan kata nak ambil asmaya kita seorang ni 10 orang. Ni tak boleh. Kita akan kena tanya depan Tuhan esok tu sosok kita ambil asmaya lagu mana. Sebab tu Nabi Muhammad SAW secupak ya ambil asmaya. Kalau manis segata ni pak cupak. Ambil asmaya secupak ya. Pas kita ni mewah ambil asmaya gerung terkadang nak basuh muka tu buka peli air duk pergi. Ini tak boleh, haram. Tak boleh kita buat kerja lagu tu. Kerana apa? Kerana yang pertama membawa ada kata kita ni dikenal merka oleh Allah SWT. Kita nak buat ibadat tapi kita tak pandai buka air nak basuh muka, basuh gonyoh-gonyoh air dak pergi. Katuklah dulu lepas tu gonyoh, tak ada apa. Lepas tu nak ambil buka pula tu cara Islam. Perayat halangan gitu. Islam kita ya haja kena belaka, tak ada tepat jadi cacat. Cuma kita tak ada belajar dari ta'limil Islam, kadang guna air pun tak kena.
Ada pun mubadzirin ataupun tabzir, guna perkara yang halal di atas perkara yang haram. Seumpama mana? Beli apa nama ni? Beli dukhan, beli rokok dengan duit halal. Duit halal kita kerja, kita pergi beli benda haram. Itu tak boleh. Ini yang panggil, orang panggil tabzir. Tuhan kata innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang bazir ni saudara dengan syaitan. Syaitan ni nak herat kita kan? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Ya ajak kita ngakak sekali dengan dia. Fa nas'alullah taala as-salama wal afiyah. Maka insya-Allah kita akan tengok ayat sikit dah. Wa laqad sarrafna bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Ya Allah, ni sudah hak kita. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semua perkara tadi itu di antara kita liyadzakkaru, supaya kita boleh mengingati nikmat Tuhan. Tuhan ada buat baik kita ni, buat baik kita, wi nikmat kita gini-gini. Fa aba aktsarun nas, tapi agang kebanyakan manusia illa kufura, kufur dengan nikmat Tuhan. Ya Allah. Sebab tu dalam ayat lain fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yufsidun. Allah Ta'ala tukar daripada benar amil kepada ketakutan. Benar kenyap jadi lapar semula. Sebab apa? Fakafarat bi an'umillah. Mereka ini kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan nikmat ni mana kita guna tak kena. Pas guna tak kena, kekurangan daripada kita sebab kita tak ada mengaji belajar, we jadi cerak molek cara kita nak guna nikmat Tuhan lagu mana. Maka kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kenal nikmat Allah SWT, ada lagi ilmu pengetahuan, ini adalah pemberian Tuhan kepada kita yang tidak terhingga. Kita syukurlah kepada Allah Ta'ala, Dia akan tambah kepada kita. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Cerita lagi, royak lagi ya Muhammad kepada umat aku, siapa dia syukur nikmat aku nak tambah. Syukur lagu mana? Guna we kena. Satu kisah akhir sekali insya-Allah, Imam At-Tabari rahimahullah taala. Imam At-Tabari ni tuai kitab tafsir hak besar kali, raja dalam masalah tafsir. Satu hari dia orang Tabaristan, orang apa nama ko sekarang ni dalam Iran. Kapal tu kan kapal tara tu lah, ya tinggi muka kapal besar tinggi. Umur ya hari tu 63 65 setahun 65. Ya mari berhenti di tara tadi tu, pakak tu tunggu belakang lambat. Nak tak tangga tu lambat. Ya tujung turun. Di atas apa nama? Atas tara ya tujung daripada perahu ya tinggi jugalah. Lalu puak-puak wairun, puak-puak pemuda dah tengok, datuk ni tak kena-kena lutut dia, tak ada sakit, tak ada gapo. Lalu apabila turun, puak ni tak berani nak tujung walaupun seorang, nanti orang taknya apa nama tak tangga dulu. Pakak turun, pergi pegang dia. Wahai Tok Guru, gano gitu lalu, dia kata, tak ada sakit apa, tujung jauh juga, tertinggi juga. Dia kata, ana uhafizu jasadi bihifzillahi tabaraka wa ta'ala wallahu jazai haza, dia kata. Aku jaga masa aku muda dulu akan anggota aku ketak sehat karuk. Hari ni Tuhan jaga ketak sarana, dia kata. Kalau gitu nikmat yang kita nak kekal dengan kita, jaga molek tu. Hafiz ala jasadika. Di atas jasad-jasad kita, akal fikiran kita, guna di jalan Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan dibalas oleh Tuhan dan disihat oleh Allah SWT semasa kita duduk di atas dunia yang sementara ini. Sekadar itulah Allah Subhanahu wa taala rakyat kita. Insya-Allah kita akan masuk ayat 51 pada hisah yang lagi akan datang kuliah sekarang باذنillah taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.